Okey, sekarang kita akan tengok example yang kedua, 2.11. Okey, yang ini macam tadi dia agak simple trust. Okey, sekarang kita ambil yang trust yang kompleks sedikit lah. Di mana ia ada banyak member untuk you gunakan inspection method bagi mencari internal forces bagi setiap member dalam trust ini lah. Okey, sekarang ni kisah ni ada yang tak ni lah. Okay, so you ada member yang jarak dia AC, CE, EG dan juga GH 2 meter dan tinggi bagi member vertikal tu adalah 3 meter. Okay, dan you ada 4 external forces, iaitu 2 di join B, 1 join D dan 1 di join F. So first, apa yang you perlu buat adalah find reaction dulu lah. Find reaction. Okay, so kat sini you akan ada berapa reaction? 3, iaitu di AY, AX dan juga HY. Okay, so dengan menggunakan equation of equilibrium, you akan dapati nilai AX kamu adalah 20 kN ke arah kiri lah. So AY adalah 92.5 kN. Okay, HY you akan dapati nilainya adalah 107.5 kN. Okay, so lepas tu you sketch ada tak member yang mana-mana pada ni dia adalah zero first member. So kalau saya tengok kat sini, yang boleh zero first member adalah member BC dan juga member GF. Okay, kenapa member DE bukan zero first member? Tak boleh, sebab pada join D dia ada external forces di situ. Okay, manakala di join C dan join G tak ada external forces. Dia cuma ada 3 member situ je. Okay, dan dia tak ada external forces. Compare pada join D, dia ada external forces, external force 100 kN. Okay, so bila and then you sketch lah dalam bentuk yang besar macam saya buat sekarang ni, yang saya dah buat. Okay, cuma saya lupa nak buat distance ni lah. Okay, distance ni tak nak merah, nanti confuse kan. Distance ini ataupun tinggi dia adalah 3 meter. Okey, 3 meter. Dan jarak bagi setiap yang horizontal itu, you akan dapati distance dia adalah 2 meter, 2 meter, 2 meter dan juga 2 meter. Okey, saya pun telah memasukkan direction value pada start reaction, iaitu di join A you ada vertical 92.5, iaitu nilai untuk AY, 20 kN ke kiri itu adalah nilai untuk AX. Manakala untuk join H, okay, you ada vertical 107.5. Okay, dan saya akan letakkan zero first member pada member CB dan juga FG. Okay, so sekarang saya nak mulakan dengan A dahululah. Itu style saja. Kalau you nak mulakan dengan H boleh juga. Okey, tak ada masalah. Okey, sekarang untuk ni saya buat merah. So sama juga macam example yang sebelum ini, di mana pada join A you akan mula dengan vertical forces dahulu, sebab you akan ada hanya satu unknown pada vertical lah, iaitu pada komponen Y bagi member A, B. So you ada 92.5 ke atas. So nak seimbangkan 92.5 tu ke atas, you kena ada 92.5 ke bawah. So dia akan jadi 92.5. So nilai X ni berapa? Okey, nilai X tu okey, sama juga dengan 92.5. Distance bagi tinggi dia adalah 3 meter. Okey, 3 meter yang ini disamakan dengan untuk horizontal kita tak tahu. So X
dibahagikan dengan dia punya segitiga yang itu, yang inilah distance ni. Okey, sebab you ambil segitiga macam ni kan. Yang ni 3 meter, yang ni 2 meter. Okey. So ni adalah 2 meter. Ataupun kalau saya lukiskan macam ni mungkin dia nampak kot. Okey, segitiga macam ni. You ada 3 meter, yang ini adalah 2 meter. Dan you ada sorry tak macam tu lah. Okay, you ada pada vertikal 92.5. Yang ini kita tak tahu, nilai X ni kita tak tahu, kita anggap sebagai X lah kat sini Okay. Dan you untuk 92.5 dia ada jarak dia 3 meter. Yang untuk X jarak dia adalah 2 meter. So bila you pemudahkan dia, dia akan jadi macam ni lah. 92.5 bahagikan dengan 3 sambungkan dengan X bahagikan dengan 2. So nanti X kamu akan dapati nilainya adalah 61.7. So terus masukkan nilai dia kat sini, 61.7. Okay. So saya pun akan bawa 61.7 dan juga vertikal 92.5 di sini juga untuk seimbangkan pada member AB ni lah. Okay, so sini akan vertikal 92.5, yang dia akan jadi horizontal 67.5. So member di AB ni bersifat compression. Okay. Saya akan cari dahulu dia punya incline member dahulu, dan baru saya tak pun kalau you nak carikan siap-siap boleh juga. So nak cari siap-siap, dia akan jadi kat sini berapa, 92.5 kuasa 2 campur 61.7 kuasa 2 punca kuasa. You akan dapati nilai dia kat sini adalah 111.2 kilonewton. So ni adalah 111.2. So yang saya kotakkan ni bermaksud itu adalah internal forces bagi AB. Okey. Itu cara yang ini you guna pakai untuk yang incline member ataupun member yang condong lah. Okey. So sekarang kita dah complete untuk AB. Okey, sekarang pada join A, you tengok pada member AC. Okey, pada member AC untuk vertikal dah settle. Sekarang untuk horizontal. Untuk horizontal you ada ke kiri 20 kN dan you ada ke kiri juga 67.1. Okey, 67.1. So saya beranilah. Okey, 67.1. So you ada 20 kN dan you ada lagi satu lagi 61.7. So bila you tambahkan, dia akan jadi berapa? 81.7 ke kiri lah. Jadi nak seimbangkan yang ke kiri 81.7 ni, kita perlu ada pada member AC ke kanan 81.7. Okey, untuk seimbangkan yang ini. So ini pun akan jadi anak pandai macam ni lah. So member AC dia akan jadi tension lah 81.7. Okey, sis dia adalah horizontal. Okey, ni akan jadi punya internal force lah. So saya kotakkan. And then pada joint C, okey, pada joint C kita dah tahu dia ada zero force member, dan untuk member CE dia akan jadi samalah kat sini. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. So join pada C ni akan jadi 0. So nilai sini akan sama, 81.7. Okay. Umpamanya kalau you tengok pada method of join. Okay, ni sebab you mungkin confused. Jadi macam kenapa jadi 81.7 tu? Okay, let's say pada method of join kat sini ya, jadi join C member CB. Okay, CB equal to 0. Manakala CA dia adalah 81.7. So untuk ni, okey, untuk ni iaitu CE pun perlu 81.7. Barulah
join C ni akan jadi 0. Okey. So, saya tak akan continue dengan join E selepas saya settle join C. Sebab join E dia ada banyak unknown forces. Maksudnya lebih daripada 2. You ada member BE, DE dan juga member FE. So, saya tak akan continue dengan E. Saya akan pindah balik kepada join B. Okey, kalau you tengok balik pada join B. Okey, pada join B, you tengok pada horizontal Horizontal, nak mulakan horizontal ke? Tak boleh, sebab pada join B you ada 2 unknown horizontal, iaitu yang ini dan juga yang ini. Okey, tak boleh. Jadi saya akan pilih pada vertical, sebab vertical you hanya akan ada satu sahaja unknown pada vertical, iaitu contohlah kalau saya leraikan member BE pada komponen X and Y, dia akan jadi macam ni lah. Okey, so dia akan ada satu je unknown pada vertical lah, sebab member BC ni dah 0. So saya akan start dengan vertical dahulu, baru saya akan buat dengan horizontal. Okey. Okey. So sekarang kalau you tengok pada vertical, dia ada nilai 50 kilonewton dan juga 92.5 kilonewton. So nak seimbangkan, kalau you tengok daya 92.5 ni ke atas lebih besar daripada 50 ke bawah. Jadi you perlukan daya ke bawah untuk dapatkan nilai dia 92.5. Okey. So bermaksud pada member BE, leraian daya pada part CY dia adalah ke bawah. Kalau tak faham, saya lukiskan macam ni. Let's say mana kat sana ni? Kat sini lah. Okey, ni ada join B kan. Join B you ada sini 50. Okey. Lepas tu ini adalah yang incline dan dia ada daya ke atas 92.5. Yang ni pun ada incline juga. Dan yang kat sini kita tak tahu nak incline yang ni, incline yang ni adalah B, ni adalah A, ni adalah E. Okey So untuk incline yang ni kita tak tahu sama ada kita nak letak dia ke atas ke bawah ke. Ke bawah ke atas ke. Okey, tengok pada 92.5. So kita nak seimbangkan 92.5 supaya nanti kita boleh matikanlah 92.5, iaitu 92.5 tolakkan dengan 50, you akan dapati nilai dia akan dapat 42.5. So 42.5 ni untuk you letakkan ke bawah lah. Okey, sini akan jadi 42.5. So kalau saya tuliskan dalam bentuk macam join tu, you ada 92.5 ke atas, you ada 50 ke bawah. Okey, dengan 42.5 ke bawah. Okey. So yang ini hasil tambah ni akan dapat 92.5 ke bawah. So seimbang lah. Okey, seimbang. So saya akan letak kat sini 42.5. Okey, saya akan faham. Kalau tak faham bahagian ni, bolehlah PM tepi saya. So sekarang kita dah ada vertical. Dah ada vertical untuk member BE. So macam mana nak cari yang horizontal bagi member BE? Kita gunakan kesetaraan lah. Okey, iaitu so ini adalah 4.2 40.5 dan dia punya distance dia 3 meter. Yang ini kita tak tahu, distance dia adalah 2 meter. So 42.5 bahagi 3 sama juga dengan X bahagi 2. So nanti you akan dapat X kamu adalah 28.3. So sini akan jadi ke kanan 28.3. Okey. So saya pun akan pindahkan juga. Saya akan kembangkan dia.
So ini akan jadi 42.5 untuk simbangkan dari dalaman dia. Dan dia akan jadi 28.3. Okey. Sekarang kita dah dapat pada join B. Check balik pada join B. Vertikal tadi dah settle kan, horizontal. Kita tengok pada horizontal. Pada horizontal, you ada, saya besarkanlah. Okey. Pada horizontal, you ada ke kanan 20 kN, ke kanan 67.5 dan juga ke kanan 28.3. Sekarang horizontal bagi member BD berapa? You kirakan lah. You kira kat sini, umpamanya macam 20 kN ke kanan. Okey. Itu 20 ke kanan, 28.3 ke kanan dengan 67.5 ke kanan. Okey, so total kat sini. Okey, total semua ni dia akan jadi berapa? 110. Okey, 110 ni ke kanan lah. Jadi bagi member BD, you perlukan daya ke kiri 110 untuk seimbangkan pada join B. Sebab ke kanan 110 tolakkan dengan daya ke kiri 110, dia akan jadi kosong. So sini akan jadi 110. Okey? So saya ulang balik. Pada join B, you ada horizontal 20 ke kanan. You ada horizontal pada member B. B apa? BE 28.3 ke kanan. Dan pada member BA, you ada 67.5 ke kanan juga. So total dia akan jadi 110. Okey. So nak seimbangkan 110, nak matikan 110 menjadi kosong supaya dia seimbang, you perlukan member BD ke kiri 110. Okey. And then kita berjalan balik, seterusnya kita pergi pada join D lah. Sebab join D, you cuma ada satu unknown force pada horizontal, iaitu member DF. Okey, member DF. Dan juga you ada satu unknown force bagi vertical, iaitu member DE. Okey, so kita tengok pada horizontal. Mana-mana boleh guna start juga, nak vertical ke nak horizontal. Sebab kedua-dua komponen vertical dan horizontal tu cuma ada satu je unknown. So kalau tengok pada horizontal, member DF kamu akan ada samalah dengan member BD. Dia akan jadi 110. Okey. So dia ke kanan 110 disimbangkan dengan ke kiri 110. So untuk vertical, you ada external 100 ke bawah, dan member BE you perlukan 100 ke atas untuk seimbangkan external 100 lah. So dia akan jadi macam ni. So 100. Okey. Okey. Sekarang barulah kita boleh berpindah kepada join E. Okey, kenapa boleh berpindah pada join E? Sebabnya pada join E, you akan dapati member untuk EF ada satu unknown pada vertical. Okey, ada satu unknown pada vertical. Okey. Macam mana nak cakap? So, kita tengok dulu pada vertical dia lah. So, you ada vertical. Pada join E, you ada vertical 100 ke bawah. 42.5 ke atas. Ada lagi tak? Tak ada lagi. Dan cuma yang ni mesti ada jugalah leraian dia. Cuma kita tak tahu sama ada dia vertical ke bawah ataupun vertical dia ke atas. Tak tahu. Okay, kita akan tengoklah macam mana nak seimbangkan. Okay. So, you ada 100 ke bawah. Let's say lah saya simplifykan dekat sini. You ada untuk join E. Join E. Okay, you ada 100
100 tu ke bawah. Dan you ada 42.5 ke atas. Okey. So, berapa nilai dia? Berapa beza dia? So, 100 tolak 42.5, you akan dapati nilai dia adalah 57.5. So, you perlukan 57.5 ke atas. 57.5. 57.5 ni dapat dari mana? Iaitu 100 tolak 42.5. Dapatlah 57.5 ke atas. Jadi, kalau ini you tambahkan 42.5 dengan 57.5, dia akan dapat 100 ke atas. So, tadi you ada external 100 ke bawah kan? So, bila ditambahkan dengan 100 ke atas, dia akan jadi kosong. Jadi, bermaksud kat sini, untuk member EF, you akan ada ke atas 57.5. 57.5. So, sekarang vertikal macam mana pula? Vertikal dia samalah, buat macam yang nisbah segitiga tu lah. Okey, nisbah segitiga tu, iaitu you ada sini ni 57.5 dengan tinggi dia adalah 3 meter. Yang ni adalah X dan dia punya lebar dia 2 meter. So, nanti you akan dapati 57.5 per 3 bahagi sama dengan X per 2. You akan dapati nilai X kamu adalah 38.3. So, ni akan jadi 38.3. So, saya pun kembangkanlah. Saya seimbangkan internal force bagi member EF. Saya akan buat macam ni lah. So, ni akan jadi 57.5. Ni akan jadi 38.3. Okey. So, 38.3. Okey. Sekarang tengok pada join E. Since kita dah dapat member bagi CE, EC, EB dan juga ED dan EF. Sekarang member bagi EG pula berapa? So, kita tahu EG ni sama ada dia akan jadi tension ataupun akan jadi compression. So, dia akan tengok pada daya yang horizontal. Okey, horizontal. So, horizontal, you ada 38.3 ke kanan dan juga 28.3 ke kiri dan juga 81.7 ke kiri. Jadi, nak tahu EG ni berapa? Saya buat balik. You ada 28.3 ke kiri, 81.7 ke kiri dan you ada 38.3 ke kanan. So, kalau you combinekan dua ni, you akan dapat nilai dia adalah berapa You tambahkan sebab dia direction sama kan. So, 28.3 campur 81.7, you akan dapati nilai dia adalah 110. Ini adalah dapat daripada 81.7 campur 28.3. Okey, so 110. So, nak seimbangkan 110 ni, dia perlukan berapa? So, daripada 110 ni, 110 tolakkan dengan nilai yang ini, 38.3. So, you akan dapat 71.7. So, 71.7 ni adalah ke kanan. So, you perlukan 71.7 ke kanan. Untuk seimbangkan dia. Sebab ni 28.3 campur dengan ke kiri 28.3 campurkan dengan ke kiri 81.7, you akan dapat 110. So, combination yang dua ni, dia akan dapat juga 110 ke kanan. So, ini diperlukan ke kanan 71.7. Okey, 71.7. Saya padam ni lah supaya tak confuse nanti Inspection ni memang perlukan latihan yang banyak supaya boleh nampak kat mana dia berubah.
Okey, so dia akan jadi internal forces bagi EG adalah 71.7 dan bersifat tension. So pada joint G, cuma ada satu saja unknown, iaitu pada member GH. So dia akan nilai dia samalah dengan nilai pada member GE. So 1.7 juga. 7.7. Okey, member pada joint H, you ada external 107.5. Okey, sekarang ini kita nak check sama ada betul tak member GH tu 71.7. So macam mana nak check? Dengan menggunakan external 107. So you ada external vertical 107.5 ke atas. So you kena seimbangkan dia ke bawah lah. Okey, so dia akan jadi 107.5. So nak seimbangkan dia, gunakan yang nisbah tu lah. So ini 107.5, distance dia 3, tinggi dia 3, yang ni X, dan lebar dia adalah 2. So 107.5 bahagi 3 bersama dengan X bahagi 2. So nanti you akan dapati X kamu adalah 71.7. So betul lah. Dia akan jadi sini 71.7. Jadi kalau you tengok pada joint H, horizontal you ada ke kanan 71.7 dan you ada ke kiri yang ini 71.7. Jadi pada horizontal dah complete, dah seimbang. So ini just lukiskan balikkan lah untuk kita seimbangkan internal force bagi FH ni. Dia akan jadi 107.5, ini akan jadi 71.7. So sekarang ni dah dapat kan? Dah dapat. Carikanlah bagi internal force. So ini akan jadi 107.5 kuasa 2 campur 71.7 kuasa 2 punca kuasa, you akan dapati nilai dia adalah 129.2. So member internal force bagi FH adalah 129.2. 129.2. Okey, so dapatlah kesemua internal forces yang saya buat. Macam ni, yang ni yang untuk BE ni tak cari lagi. BE ni kena carilah 28.3 kuasa 2 campur 42.5 kuasa 2 punca kuasa, you akan dapat nilai sini 151.1. Okey, saya kotakkan tu sebab nak bezakan lah, nak cakap pada saya punya pembaca yang kotak tu adalah nilai sebenar bagi internal forces bagi member tersebut. So bagi member EF, you buatlah 38.3 kuasa 2 dicampurkan dengan 57.5 kuasa 2, you akan dapati dia ada nilai dia adalah kat sini 69.1. So ini adalah internal force bagi EH. Okey, so nampaklah inilah dia jalan kerjanya untuk cari inspection method bagi nak cari internal force menggunakan inspection method.